Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menyambung siri tadabbur surah Yasin kita, dan pada hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-24 ya tuan-tuan sekalian. Betul ke tak betul? Boleh tak tuan-tuan sekalian sahkan hari ini betul tak? Betul Ustaz. Hari ini ayat 24 kan? Ya, ya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipilih lagi sekali lagi oleh Allah untuk kita inilah sama-sama untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, tambah-tambah dalam situasi sekarang ya tuan-tuan sekalian, agak kata macam mana dengan kebenaran merentas negeri kadang-kadang menyebabkan ada sesetengah pihak yang dia rasa bebas kejap kan. Jadi macam menyebabkan mungkin komitmen kepada majlis-majlis ilmu ni dah mula berkurang. Saya perasan sedikit lah bila mana beberapa kelas saya sebelum ni, tiba-tiba jemaah berkurangan. Macam pelik, kenapa tiba-tiba berkurang? Rupanya memang dimaklumkan oleh penganjur, ramai yang balik ke kampung dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, saya sendiri pun sekarang ini nampak tak background lain sikit hari ni. Sebab saya sekarang tuan-tuan sekalian berada di kampung, di Kelantan. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian nak katanya lain background sikit hari ni. So nak kata saya pun antara orang yang termasuk samalah dalam orang yang merentas negeri, pulang ke kampung berjumpa dengan parents tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Jadi ala kulihat tuan-tuan sekalian, kita kena just bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi ada semangat untuk kita menghadiri majlis ilmu dalam apa jua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan tuan-tuan sekalian, hari ini juga saya sangat bersyukur. Saya sendiri sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ini alhamdulillah internet saya okey. Saya nampak tuan-tuan sekalian okey kan, tak ada masalah lagging ke, tersekat ke, so far okey kan? Ada tersekat-sekat ke? Dia punya gambar ke, wajah saya dia macam lagging-lagging ke, ada ke tuan-tuan sekalian? Cuba tengok. Tak ada, okey kan? Sebab saya rasa macam Puan Cik Nonya semalam pun ada yang join kuliah saya semalam. Saya memang tiba-tiba takdir Allah, qadarullah, memang tak boleh nak connect dengan internet. Internet tu lost. Macam tu sahaja. Sampai saya tak boleh nak teruskan dalam keadaan boleh buka kamera. Semalam kuliah saya adalah seminar. Seminar saya tuan-puan sekalian memang terpaksa menggunakan 100% suara. Saya tak boleh nak tayangkan slide saya tak nak buka kamera saya. Jadi hari ini alhamdulillah internet connection okey. Jadi nak katanya qadar Allah permudahkan banyak urusan kita pada hari ini. Saya sangat bersyukurlah pada hari ini tuan-puan sekalian. Setelah semalam saya memang rasa bersalah sangat-sangat dengan apa yang berlaku. Tapi hari ini alhamdulillah Allah permudahkan urusan kita semua. Baik tuan-puan sekalian, tanpa panjangkan lagi mukadimah, kita ada lebih kurang 1 jam 23 minit lagi yang berbaki. InsyaAllah hari ini tuan-puan sekalian kita akan sambung pada ayat yang ke-24. Okay, sama-sama kita mulakan dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis yang mungkin boleh mengganggu gugat kefahaman kita terhadap kalam Allah. Okay. Baik, ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Okay. Terjemahannya adalah sesungguhnya aku kalau melakukan syirik tentulah aku pada ketika itu berada dalam keadaan sesat yang nyata. Baik. Saya rasa tuan-puan sekalian pada sesi yang lepas saya dah ada tease ataupun ada juga saya mulakan perbincangan mengenai pentingnya bagi kita seorang pendakwah ataupun penyampai kebenaran menggunakan banyak elemen-elemen I statement ataupun we statement. Kurangkan, bukan tak boleh langsung, kurangkan kita menggunakan you statement. Okay? You statement ni bermaksud bagaimana tuan-puan sekalian, kita memberikan satu pengucapan ataupun dalam bentuk komunikasi tetapi kita bersifat ofensif. Contoh kalau kita nak minta orang yang berada kat depan kita tu yang mendengar apa yang kita sampaikan itu, contoh untuk berubah, tunaikan solat sebagai contoh, solat berjemaah sebagai contoh. Kita memberikan seruan bagaimana tahu? Kalau you statement, kamu pergi solat berjemaah. Kamu kena baca Quran, kamu kena solat. Jadi dia adalah satu perkataan yang bersifat, bukanlah kata kita berniat nak menyerang. Tapi kadang-kadang ada orang yang mendengar kita menyebut kamu dan dia mendengar
orang yang bercakap tu menggunakan kamu, dia rasa macam seolah-olah di offense ataupun diserang. Dia rasa macam orang yang bercakap tu sedang menyerang diri dia. Kamu kena pergi solat, kamu kena baca Quran. Kadang-kadang tuan-puan sekalian tak dapat dinafikan, setengah pendengar-pendengar pada hari ini, dia agak particular dengan setiap penggunaan kalimah yang digunakan oleh ustaz-ustaz kita pada hari ini. Jadi adalah lebih baik berdasarkan apa yang digunakan oleh lelaki hujung kota ni. Lelaki hujung kota ni, dia menggunakan banyak I statement dan we statement. Kita dan saya. Sebab tu bila mana dia nak mengetengahkan contoh-contoh tauhid, dia akan sebut diri dia. Dia akan sebut diri dia ataupun dia akan sebut diri kita semua. Kita ataupun diri saya. So kadang-kadang tuan-puan sekalian, bila mendengar perkara tersebut, kita akan nampak macam bila katakan kamu kan, seolah-olah orang yang mendengar itu saja kena berubah. Yang bercakap tu tak perlu berubah ke? Yang dia bercakap tu dah cukup baik dah ke solat berjemaah dia awal waktu ke tidak? Yang bercakap itu dah baca Quran dengan baik ke belum? Dah rajin ke belum baca Quran? Suruh orang lain kamu kena baca Quran tu. Kamu tu dah baca Quran dengan baik ke belum? Yang bercakap itu. Jadi bila kita sebut kita, dia seolah-olah seruan untuk kita bersama. Saya dan kita semua kena baca Quran dengan baik. Saya dan kita semua kena bergesa-gesa untuk nak menunaikan solat di awal waktu. Nampak tak? So kita tu dia lebih tenang, lebih kurang macam tu. So ayat ke-24 tuan-puan sekalian, dia tak guna kita. Dia guna I statement. Sebab dalam ayat sebelum ni tuan-puan sekalian, dia kata tak patut bagi aku ni menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu ayat yang ke-23 sebelum ni. Dia kata tak patutlah bagi aku ni dengan segenap perkara yang telah Allah berikan kepada aku, maka aku rasa tak patut kalau aku tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan aku ni kalau dia nak mendatangkan bahaya kepada aku, bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Kalau Allah nak mendatangkan ad-dur, kebahayaan, keburukan kepada dia aku ni, Allah boleh buat. Dan Allah boleh je dalam keadaan dia datangkan bahaya, dia boleh tak nak selamatkan aku daripada bahaya. So bagi aku tak patut aku tak sembah Tuhan yang boleh memberikan aku nikmat dan juga yang boleh memberikan aku bahaya dan tidak menyelamatkan aku ketika aku menghadapi bahaya tersebut. Jadi sebab itulah dia kata, kalau aku melakukan sedemikian, iaitulah menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, ini sesungguhnya aku idzal lafi dhalalim mubin. Nak katanya kalau aku tak sembah Tuhan, bermaksud akulah orang-orang yang berada dekat dalam kesesatan yang nyata itu. Sebab, tuan-puan sekalian, dhalalim mubin ni, kita dah jumpa dalam ayat-ayat sebelum ni. Perkataan dhalalim mubin ni juga digunakan oleh penduduk-penduduk Ashabul Qaryah, dan perkataan itu diberikan kepada siapa? Kepada Rasul-Rasul itu. So waktu Rasul-Rasul itu menyampaikan kebenaran, menyeru kepada tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kata kamu ni orang yang sesat. Tetapi lelaki hujung kota pula datang setelah menerima hidayah daripada Allah, dia kata yang sesat sebenarnya adalah kita. Yang sesat adalah kita, sebab kalau kita tak menyembah Tuhan yang boleh memberikan kita nikmat dan bahaya ini, maka kita yang sesat sebenarnya. Bukan Rasul-Rasul tu yang sesat, kita yang sesat sebenarnya. Gitu. So sekali lagi, dia tak kata kamu yang sesat, tapi dia guna diri dia sendiri. So nampak tak sikap pendakwah pada hari ini yang kita boleh belajar daripada lelaki hujung kota? Pendakwah tidak boleh ada sikap suka blaming orang lain, suka menyalahkan orang lain, menampakkan diri dia macam dia seorang je mulia. Orang lain dekat bawah dia tu, yang mendengar dia tu semua nampak tak mulia langsung. Jadi ada sikap untuk kita tidak terlalu attacking, offensing kita punya pendengar-pendengar. So, cuba kita bawa kepada diri kita bersama-sama. Ataupun fokus kepada muhasabah diri. Bukankah Nabi Yunus alaihissalam, tuan-puan sekalian, yang ni saya nak bawa sedikit seditan tentang sebenarnya efektif ke tidak untuk seorang pendakwah bermuhasabah sendirian. Tadi kan saya kata kena guna dua metod, iaitu I statement dengan you statement. Tapi kalau you statement nampaklah seruan bersama-sama. Tapi bila penceramah ataupun pendakwah bercakap tapi diguna I statement tanpa mention orang yang kat depan tu perlu terlibat sama dalam seruan itu, berkesan tak dakwah sebenarnya? Tuan-puan sekalian, cuba tengok kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam, tuan-puan sekalian, ditakdirkan oleh Allah di saat ramai kisah-kisah ataupun kaum-kaum para anbiya sebelum ataupun selepas Nabi Yunus alaihissalam, Allah merakamkan tentang kaum-kaum mereka ni akhirnya tidak beriman kepada Allah, lalu Allah azab kaum tersebut. Kan? Kisah Nabi Musa,
bermula dengan kekufuran kepada Allah, kaumnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Nabi Musa, dan akhirnya tuan-puan sekalian Allah azab kaum dia. Allah azab kaum Nabi Musa. Nabi Nuh alaihi salam tuan-puan sekalian. Nabi Nuh alaihi salam kaumnya tidak beriman kepada Allah dan berakhir cerita kaumnya dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tahukah tuan-puan sekalian kisah Nabi Yunus? Kaum Nabi Yunus ni tuan-puan sekalian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sendiri bermula dengan kekufuran kepada Allah dan Rasul dan berakhir cerita mereka dengan diselamatkan daripada azab disebabkan seluruh kaum Yunus alaihi salam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya cerita Nabi yang Allah rakamkan dalam Al-Quran yang kaumnya berakhir dengan beriman kepada Allah semuanya sekali adalah kisah Nabi Yunus. Tuan-tuan sekalian ada dengar tak cerita ni? Kita baru tahu, oh rupa-rupanya ada kisah Nabi yang akhirnya kaumnya beriman kepada Allah. Tuan-tuan sekalian ada. Kita banyak dengar cerita kaum Nabi ni semua dibinasakan, semua diazab oleh Allah. Ada cerita Nabi yang kaumnya disebut dalam Al-Quran yang Allah kata nak hampir-hampir azab tu datang tapi sebab mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka selamat kaum ni. Dan menariknya cerita Nabi Yunus alaihi salam, sewaktu Nabi Yunus berada di Nainawar, Nainawar ni tuan-puan sekalian adalah tempat Nabi Yunus berdakwah kepada kaum dia. Waktu Nabi Yunus berdakwah kepada kaum dia, Nabi Yunus ada dekat tempat kejadian, dekat tempat itu menyampaikan dakwah. Pada waktu itu kaum Nabi Yunus langsung tak nak beriman kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Yunus AS berada dalam keadaan yang sangat marah, mughadiban, sebab penjelasan petunjuk sudah sangat jelas, tapi penduduk-penduduk ataupun kaum Nabi Yunus AS memilih tidak beriman kepada Allah. Dia still tak nak beriman kepada Allah. Lalu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya, idzahaba mughadiban. Maka Nabi Yunus memilih untuk meninggalkan kaumnya dalam keadaan yang tersangat-sangat marah. Dalam keadaan yang tersangat-sangat marah. Tapi marah Nabi Yunus pada waktu itu sangat cocok, sangat tepat. Bukanlah salah Nabi Yunus nak marah pada waktu itu, tetapi itu adalah respon yang secara fitrahnya berlaku kepada manusia bila mana kita bercakap sesuatu yang sudah jelas lagi nyata, tapi orang still nak menafikan benda yang jelas itu. Maka bila kita rasa tak puas hati, rasa macam tak patut, marah tu muncul tanpa orang kata apa, tanpa kita boleh kawal. Lebih kurang macam tu. Jadi bila mana Nabi Yunus AS marah tinggalkan kaumnya, sebab dalam kepala Nabi Yunus AS bukan dia nak tinggalkan total. Bagi Nabi Yunus, kalau tuan-puan sekalian baca kisah yang dirakamkan tuan-puan sekalian tentang Nabi Yunus ni, ramai orang beranggapan Nabi Yunus seolah-olah berputus asa. Seolah-olah macam nak berhenti, putus asa dalam berdakwah. Tapi dalam kepala Nabi Yunus, tuan-puan sekalian, tahukah kita sebenarnya Nabi Yunus AS keluar daripada Nainawar pada waktu itu bertujuan untuk apa? Bagi dia, daripada aku habiskan masa kepada orang yang sudah dibentangkan dengan jelas tapi tak nak beriman, baik aku banyak luangkan masa kepada satu tempat yang lain yang mungkin lebih menghargai dakwah aku. Dan sebenarnya kisah Nabi Yunus diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Tujuannya apa? Sebab Nabi Muhammad pun pernah berfikir perkara yang sama. Orang-orang Mekah, waktu Nabi menyampaikan dakwah, orang-orang Mekah tak nak dengar cakap Nabi. Tak boleh nak terima apa yang Nabi sampaikan. Menolak, mendustakan, bahkan menghina, mencerca Nabi sewaktu menyampaikan dakwah risalah tauhid ini. Maka tuan-puan sekalian, Nabi ada dalam fikiran, kalau orang Mekah tak boleh nak terima dakwah aku, why not aku pergi ke mana tuan-puan sekalian? Ke Taif. So Nabi Muhammad pergi ke Taif bukan disebabkan dia putus asa dengan orang Mekah. Nabi Muhammad punya pemikiran adalah, kalau orang kat sini tak boleh hargai dakwah aku, mungkin di Taif. Mungkin di Taif itu lebih menghargai dakwah aku. Baik aku habiskan, luangkan banyak masa bersama orang yang boleh menghargai dakwah aku. Tetapi tuan-puan sekalian, ditakdirkan oleh Allah, qadarullah, bila Nabi Muhammad sampai di Taif, perkara yang Nabi expect mungkin orang Taif akan menghargai, sebaliknya berlaku. Sebaliknya berlaku. So kisah Nabi Muhammad dan kisah Nabi Yunus ni mirip je. So kisah Nabi Yunus ni adalah pedoman untuk Nabi sewaktu Nabi mengalami satu situasi yang mirip dengan Nabi Yunus AS. Dan nampak dah cerita dia kenapa Allah rakamkan kisah Nabi Yunus dalam kitab Nabi Muhammad SAW. So berhentilah tuan-puan sekalian kita mendatangkan perkataan-perkataan yang tak enak kepada Nabi-Nabi kita.
Mereka bukan berputus asa, tetapi mereka, Nabi-Nabi kita ni, merasakan lebih baik tenaga-tenaga dan kesabaran itu diluangkan di tempat yang mungkin menghargai dakwahnya. Dakwah-dakwah mereka ni, tuan-puan sekalian. Okay, kembali pada kisah Nabi Yunus. Dan tuan-puan sekalian, lepas Nabi Yunus keluar daripada Nainawar, naik di atas kapal yang sudah syarat disebutkan juga dalam Al-Quran, maka akhirnya di tengah-tengah lautan ombak bersambung, ombak tak henti-henti tuan-puan sekalian, dalam keadaan pada waktu malam pula memukul kiri dan kanan tuan-puan sekalian kapal. Akhirnya diundi Nabi Yunus masuk, diminta untuk terjun daripada kapal disebabkan kapal sudah lebih muatan. Untuk nak bagi kapal ringan untuk survive dalam badai ini, maka perlunya ada orang kena terjun. Asal-asal buang barang dulu, tapi sekarang dah tak boleh nak buang barang, kita kena buang orang. Maka Nabi Yunus diundi, dan sudah beberapa kali undi Nabi Yunus juga yang naik. Maka kena terjun ke dalam lautan, tuan-puan sekalian. Tetapi tuan-puan sekalian, saya nak ringkaskan cerita. Saya tak nak cerita pasal Nabi Yunus pun cerita ni, tetapi nak katanya ada kaitan dengan ayat ni. Dan tuan-puan sekalian, takdir Allah, bila Nabi Yunus terjun ke lautan, ditelan dalam perut ikan, maka dimuntahkan dekat satu pulau, tuan-puan sekalian. Dan bila Nabi Yunus AS dah recover daripada beberapa hari dekat dalam perut ikan, dekat pulau tu dengan Allah bagi labu dan sebagainya, maka balik ke perkampungan Nainawar, terkejut Nabi Yunus AS bila mana seluruh kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa mudah, tuan-puan sekalian, sepanjang ketiadaan Nabi Yunus AS dekat Nainawar, ditarbiah oleh Allah dalam perut ikan itu, maka Nabi Yunus memanfaatkan masa itu untuk bertaubat, bermuhasabah diri dia sendiri. Asbab taubatnya seorang pendakwah, asbab taubatnya ataupun bermuhasabahnya seorang pendakwah, tanpa ketiadaannya di Nainawar, tuan-puan sekalian, penduduk Nainawar, kaum Nabi Yunus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-puan sekalian tanya kepada saya, berkesankah taubat seorang pendakwah untuk memberikan kesan kepada mad'unya ataupun orang yang didakwahkan? Berkesankah muhasabah seorang pendakwah untuk nak mengubah masyarakat yang dia sedang dakwahkan itu? Jawapannya berkesan. Jawapannya berkesan. Disebabkan taubat Nabi Yunus lah, disebabkan tasbih Nabi Yunus lah, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, takdir Allah 100,000 lebih berjaya diislamkan oleh Nabi Yunus AS, walaupun Nabi Yunus tidak berada di situasi ataupun tempat kejadian tu. Tak ada pun. Nabi Yunus cakap sekali tu je, pada waktu tu je. Lepas tu Nabi Yunus tinggalkan. So siapa yang datang pada waktu tu yang menyampaikan lagi dakwah? Tak ada. Cuma disebabkan taubat seorang pendakwah tu, Islam semua kaum Nabi Yunus AS. Jadi pendakwa-pendakwa, penyampai-penyampai kebaikan yang rasakan apa yang disampaikan itu ada manfaat kepada orang lain, jangan sangkakan kita punya mulut je, kepitahan bercakap je boleh mengubah seseorang. Tetapi muhasabah kita juga memberi kesan yang sangat besar kepada kesan dakwah kita, berkesan ataupun tidak dakwah kita. Sebab itulah, cuba tengok, laki hujung kota dalam berdakwah, tuan-puan sekalian, dia menggunakan aku, tanda bermuhasabah diri dia sendiri. Sebab dia tahu, bila kita bermuhasabah, pendakwa-pendakwa bermuhasabah, insya-Allah akan ada kesan kepada mad'u, akan ada kesan kepada orang yang didakwahkan. Sebab itu disebut inni idzal lafi dhalalim mubin. Lepas tu disambung lagi dengan ayat ke-25. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Yang ni menarik, Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Kalau tuan-puan sekalian baca molek-molek terjemahan ni, kita rasa macam, biar betul ni. Sebenarnya, lelaki hujung kota ni berpihak kepada 3 orang Rasul tu ke, ataupun berpihak kepada golongan yang mendustakan Rasul ni? Sebab cuba tengok, baca balik ayat ke-25 tu, terjemahan dia apa? Sesungguhnya aku, so disebut diri dia sendirilah, lelaki hujung kota tu yang disebutkan ataupun namanya Al-Habib An-Najjar ini, disebutkan sesungguhnya aku. Tu cantiklah, tu macam I statement. Tiba-tiba, amantu, aku beriman, bi rabbikum, kepada Tuhan kamu. Fasma'u, maka dengarkanlah nasihatku. Sebenarnya lelaki hujung kota ni beriman kepada Tuhan 3 orang Rasul tu ke, ataupun Tuhan kamu, Tuhan yang mereka sangkakan daripada penduduk-penduduk yang mendustakan Rasul tu? Tuan-puan sekalian, ada rasa pelik tak? Cuba tuan-puan sekalian komen sikit ataupun beliau suara. Have you ever think about this ayat? Nampak awal-awal, before ayat 25 comes, kita tengok seolah-olah nampaklah dia punya pilihan Tuhan mana yang nak disembah.
Tiba-tiba dia kata, aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Kamu tu pula merujuk kepada penduduk-penduduk ashab al-qaryah. Maka dia beriman kepada siapa sebenarnya? Okay. So dua persoalan saya bangkitkan. Pertama, dia beriman kepada Tuhan yang mana satu ni? Bukankah Tuhan kamu tu pula merujuk kepada penduduk ashab al-qaryah? Adakah tiba-tiba sekarang ini lelaki hujung kota bersetuju bahawasanya Tuhan yang disembah adalah Tuhan seperti mana penduduk-penduduk ashab al-qaryah sembah? Satu. Yang kedua, siapa Tuhan yang disembahkan sebenarnya itu? Gitu. Siapa pendapat? Boleh bersuara, boleh chat. Ada tak tuan-puan sekalian? Kita pagi-pagi ni kita berbincang sikit supaya tuan-puan sekalian nampak argumen yang saya bangkitkan. Inilah antara kaedah tadabbur. Kita memunculkan persoalan-persoalan untuk kita nak memahami supaya kita rasa eager nak buka tafsiran. Okay, ada pendapat tuan-puan sekalian sebelum saya kongsikan apa insight saya terhadap ayat ke-25 ni? Kenapa dia kata aku beriman kepada Tuhan kamu? Kenapa dia tak kata aku beriman kepada Tuhan aku? Kan? Tuhan aku adalah Allah. Aku kan takkan menyekutukan Allah, takkan menyembah selain daripada Allah. Sebab kalau aku menyembah selain daripada Allah, aku dikira sesat. Jadi kenapa dia tak sebut aku beriman kepada Tuhan aku? Tadi dia perkenalkan Tuhan dia. Tiba-tiba dia kata aku beriman kepada Tuhan kamu. Siapa ada jawapan? Seram pula tak ada respon ni. Tuan-puan sekalian. Tuhan hanya satu untuk semua. Sebab Tuhan asal al-qaryah juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tu nampak tu Tuan Mazlan kita, Haji Mazlan kita dah dapat jawapan tu, insya-Allah. Yang lain ada tak? Tuhan kamu Allah, masya-Allah. Saya nak kata alhamdulillah tuan-puan sekalian. Kalau Tuan Haji Mazlan, Tuan Abdul Hadi kita, Haji Basri Wahid kita pun dah jawab gitu, maka jawapannya tuan-puan sekalian betul lah, itulah jawapannya. Sebab lelaki hujung kota ni dia ada satu sikap tuan-puan sekalian. Cuba dengar baik-baik ni. Ni kalau boleh tuan-puan sekalian, lepas ni kita tak boleh buat lagi dah perkara ni. Lepas kita dah belajar. Lelaki hujung kota meyakini bahawasanya Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, tuan-puan sekalian. Jadi, bila Tuhan itu cuma satu, maka tuan-puan sekalian tidak wujud pun Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Sebab Tuhan yang satu itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak wujud Tuhan lain. Perasan tak tuan-puan sekalian, hari ni kadang-kadang dalam dialog kita sering kali sebut macam ni. Kau sembah Tuhan kau, aku sembah Tuhan aku lah. Kan, aku sembah Tuhan aku, kau sembah Tuhan kau. Perasan tak tuan-puan sekalian, bila mana kita sebut macam tu, kau sembah Tuhan kau, aku sembah Tuhan aku. Seolah-olah secara tidak sengaja kita mengiktiraf maka wujudnya Tuhan lain selain daripada Tuhan yang kita sembah tadi. Kalau kita seorang yang beragama Islam menyembah Allah, kita kata aku sembah Tuhan aku, kau sembah Tuhan kau, dengan memaknakan Tuhan dalam agama yang dia percaya itu, seolah-olah kita secara tak sengaja, secara halus telah memperakui bahawasanya Tuhan depa tu wujud. Persoalan, Tuhan diorang tu, yang diorang percaya tu, yang berhala-berhala yang mereka percaya tu, adakah Tuhan dan adakah wujud? So kalau kita sebut begitu, seolah-olah secara halus kita membenarkan adanya Tuhan selain daripada Allah. Sedangkan kalimat tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid kita. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka Allah tu cuma ahad, satu. Jadi, lelaki hujung kota ni, bila dia sebut aku beriman kepada Tuhan kamu ni, bukanlah bermakna dia bersetuju dengan ashab al-qaryah bahawasanya Tuhan yang kamu sembah tu sebenarnya aku percaya pada Tuhan yang kamu rasakan Tuhan tu tadi. Tapi bila sebut Tuhan kamu tu, seolah-olah lelaki hujung kota nak bagi tahu Tuhan aku dan Tuhan kamu tu sama je. Tak ada yang lain. Tuhan aku, Tuhan kamu sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran, tuan-puan sekalian perasan tak? Al-Quran tak pernah kita tak pernah guna bahawasanya mengiktiraf kewujudan Tuhan lain. Quran very consistent. Walaupun nak sebut tentang agama orang lain, tuan-puan sekalian, agama yang lain, tak pernah Quran bagi tahu bahawasanya Tuhan mereka itu wujud. Bahkan banyak ayat Quran menafikan kewujudan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hatta surah Al-Kafirun, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang Allah SWT sudah tutup pintu harapan kepada orang kafir. Cuba tengok ayat terakhir tuan-puan sekalian.
Adakah Allah kata kamu dengan Tuhan kamu, aku dengan Tuhan aku? Tak. Lakum dinukum waliyadin. Mana din? Kamu dengan cara hidup kamu, aku dengan cara hidup aku. Bukan Tuhan. Bukan kamu dengan Tuhan kamu, aku dengan Tuhan aku. Tak. Quran tak sebut macam tu. Quran cuma sebut lakum dinukum. Bukan lakum rabbukum. Tak. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan cara hidup kamu, aku dengan cara hidup aku. So Quran pun tak mengiktiraf wujud Tuhan selain pada Allah. So kita dalam dialog seharian kita pun tak layak mengatakan Tuhan kamu tu. Kau sembahlah Tuhan kau, aku sembah Tuhan aku. Seolah-olah, saya sebut sekali lagi supaya kita tak ulang lagi dah kesilapan ni. Seolah-olah kita tak boleh nak, kita mengiktiraf secara senyap dah kewujudan Tuhan lain tu. So elakkan kita punya akidah terganggu dengan perkara-perkara sebegini. Jangan elakkan, jangan seolah-olah kita elakkanlah komunikasi yang melibatkan seolah-olah menunjukkan pengakuan kita kepada perkara-perkara yang tak wujud pun sebenarnya, iaitu Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan sekalian, amantu bi rabbikum kita dah jelaskan kenapa dia guna amantu, aku beriman kepada Tuhan kamu tu kita dah jelaskan. Sekarang penutup ayat ini adalah fasma'un. Fasma'un, iaitu lepas kita dah ada iman kepada Tuhan, maka next step is dengar. Maka tuan-puan sekalian, kenapa lelaki hujung kota juga tutup dalam ayat ni? Dia tak minta untuk lepas dia kata dia beriman kepada Tuhan tu, dia tak kata maka berimanlah, kan? Fa'manu, contoh. Berimanlah kamu semua sekarang, kan? Kenapa seruan yang terakhir? Kenapa saya sebut yang terakhir? Sebab ayat ke-26 tuan-puan sekalian, kita akan dapati lelaki hujung kota sudah tidak bersuara lagi di dunia. Okay? Saya boleh katakan ini adalah pesan yang terakhir di dunia. Kenapa dia kata last sekali dengar? Kenapa dia tak seru terus berimanlah, bertakwalah? Contoh fattaqun. Inni amantu bi rabbikum fattaqun. Kan? Kenapa tak sebut bertakwalah, berimanlah? Kenapa sebut fasma'un, dengarlah? Kenapa? Sebab semua maklum, sepanjang kita follow cerita ni daripada awal sampai ayat ni tuan-puan sekalian, masalah utama orang-orang yang tak beriman kepada 3 orang rasul ni adalah mereka ni tak nak dengar. Saya pernah kongsikan tuan-puan sekalian, mereka ni kenapa tak nak dengar? Sebab mereka bermasalah dengan siapa yang menyampaikan. Ingat lagi tak saya pernah kongsikan sebelum ni? Mereka ada masalah siapa yang menyampaikan, lalu mereka memilih untuk tak nak dengar lagi dah. Sedangkan apa yang Nabi sampaikan itu adalah benda yang betul. Tapi dia orang tak nak dengar sebab ada masalah siapa yang menyampaikan saja. Sebab itulah halangan mereka. Bagi mereka, halangan mereka adalah siapa yang menyampaikan itu telah menyebabkan mereka tersekat untuk nak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitu. Jadi sebab itulah pesan dia dengar dulu. Sebab lelaki hujung kota percaya, once orang nak dengar kebenaran, dia akan dapat rasa apa yang Nabi sampaikan itu adalah benda yang betul. Kan hari ni tuan-puan sekalian, kita hari ni memang ada masalah. Bukan kita lah, mungkin ada setengah-setengah orang. InsyaAllah kita tak ada masalah benda ni. Setengah-setengah kita, masyarakat kita ni, diorang ni ada masalah stamina untuk mendengar. Kadang-kadang kan bila kita menyampaikan sesuatu kan, dalam kepala dia tu ligat nak mencantas apa yang sedang didengarkan itu. Mendengar ni bermaksud tuan-puan sekalian, kita dengar molek-molek, sebutir-sebutir apa yang disampaikan. Kita cuba berfikir, memahami apa yang kita dengar itu. Itu maksudnya dengar. Tetapi kita hari ni macam mana tahu apa yang kita pilih untuk buat pada hari ni? Kita dengar tapi dalam kepala kita ni memikirkan apa cara untuk mencantas setiap satu perkara yang kita dengar itu. Itu bukan dengar. Itu memang kita nak cari salah. Kita nak cari salah. So elakkan kita mendengar untuk cari salah, tapi kita mendengarlah untuk apa? Untuk kita nak memahami sesuatu. Ustaz, kalau kita ada kawan yang bukan Islam, bolehkah kita kata semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu instead menggunakan God? Hakikatnya nak guna God ke, nak guna Tuhan ke, boleh. Nak guna Allah pun boleh. Bagi saya, Puan Nurihan, it's the matter of how kita believe. Macam mana kepercayaan kita. Sebab bila kita sebut Tuhan kamu tu, seolah-olah kita nak suruh, macam kita membenarkan lagi Tuhan yang dia duk pegang tu adalah wujud dan benar sembahan-sembahan yang selama ini dia lakukan. Maka tuan-puan sekalian, bagi saya kita kena seru kepada Tuhan yang satu yang kita duk sembah tu.
So kita just kata beginilah, boleh nak kata God, tetapi macam mana kita portray, kita menyampaikan kepada dia tu, God yang mana satu? God yang mana satu? Ataupun kita kata semoga Tuhan, bukan kita kata semoga Tuhan kamu, at least may our God pun boleh, may our God, at least kita dah menyampaikan sesuatu suntikan tauhid kepada dia. Orang yang bukan Islam tiba-tiba kata may our God, dia pun jadi macam terkejut beruk tu puan sekalian. Aku siapa bersetuju dengan siapa ni? Kau setuju dengan aku ke aku setuju dengan kamu? Nampak tak? So at least just bawa idea aku atau apa I statement dengan you statement. May our God ke, kan? May my God. My God apa benda dia punya? Bukan my God. Benda tak dia punya tu? Nak katakan kalau semoga aku punya Tuhan memberikan petunjuk kepada kamu ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi idenya adalah apa yang kita niatkan pada waktu itu. Adakah kita benar-benar memperakui kewujudan Tuhan yang lain ataupun kita betul-betul menghalakan Tuhan yang dimaksudkan itu adalah Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So yang penting tuan-puan sekalian, cuba elakkanlah kekeliruan ataupun kita membenarkan. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, ada orang tu mungkin dalam jeni dalam hidayah, dalam jeni untuk mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang a very small pieces of matter, sangat-sangat kecil punya isu, iaitu penggunaan our, your God, my God, ataupun our God. Kadang-kadang itu yang menyebabkan sometimes bila mana dia nak jumpa dah hidayah, tiba-tiba dia kata, may your God. Oh, maksudnya orang Islam pun mengiktiraf Tuhan yang aku sembah ni wujud. So, idenya adalah never ever dalam pengucapan kita, dalam iktikad kita memperakui ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena konsisten. Okay, boleh Jadi tuan-puan sekalian, itulah seberingkas penerehan. So fasma'un. So idea tadi adalah tuan-puan sekalian kena dengar. Dan saya pernah kongsikan juga dalam surah Al-Mulk dulu tuan-puan sekalian, ini juga adalah antara benda yang selalu disesali oleh penghuni-penghuni neraka, sebab mereka dimasukkan ke neraka, bahkan mereka mengaku kesalahan mereka sampai masuk neraka itu. Dan antara kesalahan mereka yang mereka akui adalah, dia kata, lau kunna nasma'u au na'kilu. Jenayah pertama yang mereka sesali buat dekat dunia dulu adalah, dia kata alangkah baiknya kalau kat dunia dulu aku nasma'u, kami mendengar. So nampak tuan-tuan sekalian? So tak kira lah, bila kita baca cerita ni, jangan nampak cerita ni teruknya lah Ashabul Qaryah ni. Dalam Nabi tu tak minta upah, dalam Nabi tu memberikan hadiah petunjuk kepada mereka. Nabi tu pula tidak membalas dengan kata-kata kesat, tidak berperang, tidak berbalah dengan kamu. Tiba-tiba, kenapa kamu ni macam degil sangat tak nak beriman kepada tiga Rasul dan kepada Allah Azza wa Jalla? So, cerita ni didatangkan bukan sebab kita nak cari salah orang tu. Cerita ni datang kepada kita sebagai pedoman untuk kita betulkan mana yang salah dalam situasi dakwah kita pada hari ni. Begitu. So nak katanya tuan-puan sekalian, untuk pendakwah, belajarlah pada tiga orang Rasul ni, dicaci ke, dimaki ke, dihina ke, teruk macam mana pun cabaran dalam dakwah, orang duk tolak ke, orang macam bunuh ke, itu bukan tiket untuk seorang pendakwah menggugurkan akhlak dengan mad'u. Ada tak tuan-puan sekalian nampak lelaki tiga orang Rasul ni menempelak kembali, melawan kembali dengan kekasaran seperti mana kekasaran yang telah dilemparkan kepada oleh penduduk-penduduk Ashabul Qaryah kepada mereka? Tak ada. So mereka masih lagi berlembut, masih lagi meneruskan lagi misi untuk menyampaikan, tidak pernah kenal erti putus asa. Dan di peringkat kita belajar pula daripada penduduk Ashabul Qaryah, kalau kita adalah mad'u, seharusnya tuan-puan sekalian kita lebih menghargai petunjuk. Elakkan daripada kita itu terlalu fokus kepada siapa berbanding apa yang disampaikan. Supaya bila kita tak fokus kepada siapa, kita fokus kepada apa, kita akan lebih banyak mendengar. Dan supaya tuan-puan sekalian kita tak akan menyesal dekat akhirat, sebab kat dunia dulu tak banyak mendengar. Okey, boleh tuan-puan sekalian. Dan yang ni ayat yang memang menangkap sentimental kita lah dalam ayat ke-26 ni tuan-puan sekalian. Sebab ayat ke-26 sebut qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Tiba-tiba dikatakan kepada lelaki hujung kota ni. Cuba tengok tuan-puan sekalian. Ayat ke-25 tu kan dia berakhir dengan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu semua, maka dengarkanlah nasihatku. Lalu tuan-puan sekalian, macam seolah-olah ada sambungan daripada ayat tu yang dia nak sampaikan pesan.
Tetapi sebelum dia nak sambung pesan itu, tak sempat dia nak sambung pesan itu, dia sendiri telah mendapat satu kata-kata daripada sesuatu entiti menyampaikan kepada dia bahawasanya masuklah kamu ke dalam syurga. Apa yang kita faham dalam ayat ni? Apa yang tuan-puan sekalian dapat tangkap? Kenapa tiba-tiba ayat ke-25 ni seolah-olah macam hanging? Bahkan terjemahan saya, tuan-puan sekalian, saya tengok kat sini, maka dengarkanlah nasihatku, dia letak dot, seolah-olah macam ada sambungan selepas itu. Dia macam tak habis. Macam akan ada lagi selepas itu. Tapi qadarullah, ayat ke-26 bagi tahu, ada satu entiti yang menyampaikan kepada lelaki hujung kota ni, qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita faham? Ayat ke-26 ni tuan-puan sekalian menyampaikan kepada kita, lelaki hujung kota ini syahid. Kita tak nampak pun dengan jelas tuan-puan sekalian, oh matilah, syahidlah lelaki hujung kota itu. Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kemuliaan kematian lelaki hujung kota ini dengan bagi tahu tanpa merakamkan dah mati dah dia, tak. Allah merakamkan masuklah kamu ke dalam syurga. So nak kata kenapa dia masuk syurga tuan-puan sekalian? Ingat lagi tak tuan-puan sekalian? Sebelum lelaki hujung kota ni datang kan, bukankah pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-9, ayat yang ke-18. Bukankah tuan-puan sekalian sebelum kehadiran lelaki hujung kota ni, waktu 3 orang Rasul menyampaikan dakwah kepada ashab al-qaryah, bukankah pada waktu itu ashab al-qaryah telah mengancam 3 orang Rasul ini dengan cara macam mana? La illam tatahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Kan? Kalau kamu tak berhenti, wahai 3 orang Rasul, maka kami akan rejam kamu. Kami pasti akan rejam kamu. Dan kami akan pastikan kamu menimpa satu kesakitan yang sangat-sangat perit. Maka bukankah sebelum kehadiran 3 orang Rasul ini memang dirakamkan ada sudah ancaman daripada ashab al-qaryah, kalaulah dakwah ini tidak berhenti, maka kami akan rejam. Kami akan pastikan kamu ditimpakan dengan satu azab seksa yang sangat pedih daripada kami. Tetapi tuan-puan sekalian, ancaman itu diberikan sewaktu lelaki hujung kota belum tiba lagi di tempat kejadian. Maksudnya yang fully alert dengan ancaman itu cumalah 3 orang Rasul. Tetapi lelaki hujung kota ni tak alert pun dengan ancaman itu. Dan itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi tahu dakwah ni takkan pernah boleh dihentikan dengan apa jua ancaman. Walaupun 3 orang Rasul itu masih lagi mahu meneruskan, tapi asbab Allah nak mentakdirkan sesuatu suasana yang kita, satu situasi ataupun keadaan yang kita boleh lebih mengambil pengajaran. Satu, Allah jaga 3 orang Rasul ini daripada diberikan bahaya dengan cara Allah mendatangkan seseorang daripada kalangan mereka sendiri, daripada penduduk tempat tersebut tu sendiri. Dan dia tu sangat-sangatlah dia nak kata sebab dia datang pada hujung kota, dia tidaklah semewah orang-orang yang urban. Sebab mereka ni adalah orang yang rural. Hujung kota ni adalah rural area lah. Orang yang rural area ni kita kata benda, kawasan perkampungan ya, rural area. Kalau bandar tu kita kata urban area lah. So nak kata tuan-puan sekalian, dah lah urban, dah lah rural. Patut pula daripada hujung kota, jauh pula tu daripada kalangan kaum ni juga. Tapi boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So scene ini telah menyebabkan tuan-puan sekalian, satu, kita nampak Allah jaga 3 orang Rasul ni. Tapi hikmah Allah mendatangkan pula lelaki hujung kota ni, tujuannya apa? Ada orang-orang daripada kalangan kamu ni, walaupun dia mundur dari sudut ketamadunan, tak sama seperti mana orang urban, tapi dia boleh memilih untuk beriman kepada Allah. Dan satu lagi kita akan nampak bahawasanya Allah nak bagi tahu dakwah ni tak akan terhenti, sentiasa akan ada cara yang Allah SWT akan hadirkan untuk memastikan dakwah tu terus hidup. Sebab itulah tuan-puan sekalian, ada satu kata-kata hikmah yang sangat menarik tentang dakwah ni. Dakwah ini adalah seperti air. Dakwah ini adalah seperti air. Diletakkan batu-batu untuk menghalang air tersebut, dia akan lalu di celah-celahan batu yang ada ruang untuk dia lalu. Itu adalah kata-kata hikmah berkenaan dengan dakwah lah. Kan tuan-puan sekalian, kalau tengok dekat air kat sungai tu tuan-puan sekalian kan, kalau air kat sungai tu kan dia mengalir kan. Kalau kita letak batu sebutir tuan-puan sekalian, batu tu tak akan menghentikan perjalanan air.
dia akan sentiasa memastikan akan ada tempat lain yang dia boleh mengalir, tuan-puan sekalian. Letak dua batu, dicelah batu di antara batu pertama dengan batu kedua, dia boleh lalu, tuan-puan sekalian. Itulah gambaran dakwah ni, tuan-puan sekalian. Dan terbukti, tuan-puan sekalian, bila mana hakikat, bila mana saya boleh umpamakan ataupun analogikan, ancaman-ancaman ini adalah ibarat meletakkan batu. Sewaktu dakwah sedang mengalir, diletakkan batu. Tapi Allah memastikan akan sentiasa ada celahan untuk dakwah ini diteruskan, maka Allah hadirkan lelaki hujung kota yang tidak fully alert dengan ancaman ini. So bila mana dia dia tidak menyedari bahaya yang bakal diterima, maka dia sampaikan dengan penuh keikhlasan. Tapi ancaman stil ancaman, tuan-puan sekalian, bila Allah datangkan ayat 26 ini adalah qila dukhulil jannah, Allah menyampaikan kepada lelaki ujung kota ini, masuklah kamu ke dalam syurga, jelaslah orang ini mati syahid. Orang ini mati syahid. Dan tuan-puan sekalian, lepas ni sangat terkejut. Kenapa saya kata sangat sentimental? Anda bayangkan, tuan-puan sekalian, dekat dunia dulu, waktu menyampaikan orang tak nak dengar, orang menunjukkan tanda-tanda penolakan, bahkan orang mencaci, orang menghina, orang menyampaikan kebenaran. Patutnya, tuan-puan sekalian, kalau itulah pengalaman yang dilalui, bahkan lelaki ujung kota ni, tuan-puan sekalian, dibunuh sampai syahid, direjam, diberikan azab siksa yang sangat pedih. Tapi cuba tengok kasih sayang yang ada pada lelaki ujung kota ni. Dahlah dia sudah dapat masuk ke dalam syurga yang sangat didambakan oleh orang yang beriman pada waktu ini. Semua orang beriman sangat mendambakan syurga. Dia masuk dalam syurga. Bayangkan dia dah dapat dah result terakhir hidup dia, iaitu tempat terakhirnya adalah syurga. Tetapi waktu dia dah masuk syurga, mendapat segenap kenikmatan yang tak pernah mata melihat, yang tak pernah ada telinga mendengar, yang tak pernah terdetik dekat dalam hati kita tentang apa yang berada dekat dalam syurga, maka tiba-tiba dia mengeluarkan satu perkataan yang kita tak jangka, tuan-puan sekalian. Dia kata apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau alangkah baiknya kaumku kalau dia mengetahui apa yang aku dapat asbab aku beriman kepada 3 orang rasul ini. Alangkah baiknya kalau kamu mengetahui apa yang sedang aku kecapi sekarang ini asbab beriman dengan 3 orang rasul. Patutnya, tuan-puan sekalian, dia boleh dah je lepaskan tanggungjawab. Tak perlu fikirkan dah apa yang berlaku kat dunia, orang bunuh dia ke, orang tak bunuh dia ke. Sekarang dia sudah dapat syurga. Kenikmatan depan matanya, dia just enjoy saja. Tapi bila dia sebut, alangkah baiknya kaumku mengetahui apa yang aku dapat sekarang ni asbab beriman kepada 3 orang rasul. Dalam bahasa lain, tuan-puan sekalian, ini tanda pendakwah yang bernama lelaki hujung kota ini, dia mempunyai nilai kasih sayang yang sangat tinggi kepada kaumnya. Dah dapat ganjaran yang besar, yang hebat, yang luar biasa, tidak memalapkan kasih sayang yang ada kat hatinya terhadap kaum-kaumnya itu. Kaum-kaum yang sama dengan dia itu, dia tak pernah hilang, tak pernah luntur. Hatta dah dapat segenap besar ganjaran, tidak menggelapkan mata dia untuk nak memikirkan tentang nasib kaum-kaum dia yang ditinggalkan itu. Janganlah kaum dia bunuh dia. Dia boleh menyimpankan dendam. Tengoklah kau nanti masuk neraka lah kau lepas ni. Dia boleh cakap macam tu. Bahkan tak salah, dia dapat syurga dah, tuan-puan sekalian. Tetapi ayat ke-26 ni full of love. Tidak ada sebarang hatred dan dendam yang disimpan walaupun sudah mendapat ganjaran yang sangat besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan alangkah baiknya. Seolah-olah dia berharap, kalaulah sebelum kau mati kau sempat bertaubat kepada Allah, beriman kepada 3 orang rasul, alangkah baiknya kau tahu di manakah tempat yang kamu akan dapat dekat dalam akhirat nanti. Syurga. Allahu Akbar. Dan tuan-puan sekalian, ada setengah-setengah mufassir, dia mentafsirkan transition daripada ayat 25 ke 26 ni, kan tak disebut gambaran. Kita semua maklum, memang ayat 26 ni memang semua mengatakan memang dia mati syahid. Tapi ada yang membahaskan, kenapa babak lelaki ini mati tak disebutkan dalam Al-Quran? Should be between 25 and 26, ayat 25 dengan ayat ke-26 tu, mesti kena ada sebut, at least dia tu mati. At least. Barulah senang kita nak faham ayat 26 ni, dah masuk syurga, dia pun kata alangkah baiknya itu. Kan? So at least kena ada transition between ayat 25 and ayat 26. Kena ada pertengahan tu tentang cerita pasal mati tu, lelaki ujung kota ni. Tapi kenapa tak disebutkan? Lalu ada setengah-setengah mufassirun mengatakan inilah yang kita boleh faham tentang bagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah
bagaimanakah mereka akan menghadapi dan merasai kematian yang mereka alami sewaktu pergi berjihad itu. Dalam bahasa mudah, tak adanya disebutkan tentang kematian itu menggambarkan apa yang dirasai oleh orang-orang yang mati syahid di medan jihad. Kita semua maklum tuan-puan sekalian, orang-orang yang nak mati menghadapi sakaratul maut memang sakit. Saat nyawa nak terpisah daripada jasad, roh nak terpisah daripada jasad, itu adalah gambaran kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat sakit. Tetapi tuan-puan sekalian, dengan tak disebutkan kematian dalam between 25 and 26 ni, seolah-olah Allah nak bagi tahu orang yang mati syahid ni, dia tak akan rasa kematian, tak akan rasa sakit kematian seperti mana orang-orang biasa nak mati. Kalau orang yang mati disebabkan tuan-puan sekalian kesakitan, sebagai contoh orang yang meninggal dunia disebabkan memang dah sampai ajalnya sebagai contoh, dia akan rasa sakit sakaratul maut itu. Tapi hikmah Allah nak bagi tahu orang-orang yang mengalami syahid, dia seolah-olah diberikan ganjaran oleh Allah. Dia tak akan rasa sakit mati itu. Dan tuan-puan sekalian, ini juga memberikan jawapan kepada kita. Kenapa ada orang-orang yang berjihad di Palestin? Dia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Syekh Ahmad Yassin, tuan-puan sekalian, dibedil. Walaupun dibedil bersepai wajahnya, tuan-puan sekalian. Tapi kenapa penutup pengakhiran hidupnya di dunia, dia tersenyum? Dia tak rasa sakit ke? Patutnya orang yang sakit takkan boleh tersenyum, tuan-puan sekalian. Maka ini juga gambaran bila tak disebutkan tentang babak kematian, seolah-olah kematian itu tidak digambarkan kesakitan pun yang dia alami. Maka Allah menghilangkan kesakitan dia itu direjam, Allah menghilangkan kesakitan seolah-olah digambarkan dia itu sedang menghadapi kematian, maka Allah tak sebut sebab nak menggambarkan dia seolah-olah tak rasa sakit langsung. Ya betul lah rejaman-rejaman itu mencederakan dirinya, menyakitkan dirinya, tapi Allah nak bagi tahu sebab dia syahid, dia tak rasa sakit tu. Dia tak rasa sakit. Direct Allah kata, tanpa ada babak pula seolah-olah dia ni dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ayat ke-26 ini dimaklumkan masuklah kamu ke dalam syurga. Seolah-olah orang syahid ini ganjarannya adalah bighairi hisab. Dia akan masuk syurga, hari pula. Dia akan masuk syurga dalam keadaan bighairi hisab, dalam keadaan tidak dihisap, tuan-puan sekalian. Allahu akbar. Ada tak tuan-puan sekalian kat sini yang bercita-cita nak mati syahid? Ada ke tak ada? Ada tak kat sini? Ke tak ada yang bercita-cita nak mati syahid? Saya ada seorang sahabat tuan-puan sekalian. Sampai sekarang saya tanya kat dia, kau cita-cita kau nak jadi apa? Kan? Kadang-kadang di sana ramai orang kata nak jadi doktor, nak jadi pensyarah, nak jadi engineer. Tapi sahabat saya tuan-puan sekalian, Masya Allah, nama dia Haikal. Sampai sekarang bila tanya apa cita-cita dia, dia masih lagi kekal dengan cita-cita dia. Walaupun dia jadi engineer sekarang ni, Alhamdulillah. Tapi cita-cita kau nak jadi apa? Aku nak mati syahid. Aku nak mati syahid. Bahkan ada seorang senior saya di Darul Quran tuan-puan sekalian, dan berita kematian itu masuk dalam TV. Tuan-puan sekalian, satu ketika dahulu. Pernah sekali orang tanya kat dia, apa cita-cita kau? Dan pada waktu itu dia berada di Malaysia, tuan-puan sekalian, di Malaysia. Orang tanya, apa cita-cita kau? Lalu tuan-puan sekalian, dia cakap apa tahu? Aku nak mati nanti dan aku nak dikuburkan di perkuburan Baqi', berdekatan dengan sahabat-sahabat Nabi ataupun berhampiran dengan sahabat-sahabat Nabi yang syahid di medan Badar. Dan peperangan Badar kan tuan-puan sekalian, kan ada orang yang syahid, dan semua yang syahid dalam medan jihad dalam peperangan Badar itu dikuburkan di perkuburan Baqi'. Dekat Malaysia tuan-puan sekalian, dia dah bercita-cita, kata kalau aku mati nanti aku nak sangat. Bahkan isteri dia pun berakui, isteri dia tanya apa cita abang? Dia kata memang dia nak dia meninggal dunia nanti dia nak dikuburkan di perkuburan Baqi'. Takdir Allah tuan-puan sekalian. Apa yang disebut itu Allah kabulkan doanya. Dia meninggal di sana dan tuan-puan sekalian memang dikuburkan di perkuburan Baqi' sungguh. Allahu akbar. So nak kata tuan-puan sekalian, cerita dia masuk dalam TV tuan-puan sekalian, inspirasi tentang bagaimana husnul khatimah, menjemput husnul khatimah. Sini saya ni sangat baik. Sini saya di Darul Quran dulu tuan-puan sekalian. Ceritanya memang inspirasikan lah. So nak kata tuan-puan sekalian, ada tak kat sini kita menyimpan cita-cita nak mati dalam keadaan ini bagaimana? Ada tak kat sini yang sekurang-kurangnya, ataupun kita kembali pada soalan asal tadi, ada tak kat sini yang bercita-cita nak mati syahid? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada langsung. Ya, sebab syahid ni tak semestinya tuan-puan sekalian kita dekat atas medan jihad kena bedil, kena tembak dengan senapang. Tak.
Dia syahid ni juga selagi mana kita berada fi sabilillah. Kan Nabi dah pernah sebut, orang yang menuntut ilmu itu kan sedang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia on the way nak pergi majlis ilmu ke ataupun dalam majlis ilmu ke, selepas baru dapat ilmu ke, selagi dia tak balik ke rumah dia, tuan-puan sekalian, dia sedang dalam perjalanan fi sabilillah. Kalau dia meninggal dunia, dia syahid. So tuan-puan sekalian, walaupun kita ni bukanlah askar yang suka pegang senapang, bukanlah kita orang yang mempertahankan negara, maka tuan-puan sekalian, kita kena minta kepada Allah, syahidkan kita. Sebab ganjaran syahid ni, Masya Allah, Allah susun dalam ayat ni sangat-sangat luar biasa, best dia tuan-tuan sekalian. Sangat best. Dahlah tak digambarkan kesakitan mati. Yang kedua, masuk syurga tanpa hisap pula tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya tuan-tuan sekalian. Ideanya adalah kita mohon pada Allah supaya Allah bagi kita husnul khatimah. Dan husnul khatimah, yang itu kita dambakan. Okay? Kalau syahid, alhamdulillah. Yang penting kita nak husnul khatimah tu. Husnul khatimah yang kita harapkan tuan-puan sekalian, insya-Allah. Okey, boleh faham Okey, kembali pada permohonan tadi, dan tuan-puan sekalian jangan lupa pula poin tadi berkenaan dengan jangan kita hari ini berdakwah walaupun orang tolak kita, kita simpan dendam. Laki ujung kota tuan-puan sekalian, dia dah dapat ganjaran yang terbaik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh nak beraksi sombong, nak tunjukkan dia tu memang tengok ni aku dah dapat nikmat aku. Kau tak dapat lagi, halang tak pihang lah. Kau tak payah lah aku nak cari pasal kau. Aku dah tak nak ingat dah pasal kau. Sebab kau dulu bunuh aku kat dunia dulu. Kau lah punca sebab dakwah tak tersebar. Sebab kau tolak 3 orang Rasul. Dia boleh simpan dendam. Tapi jangan sesekali pendakwah menyimpan dendam kepada orang yang tak nak dengar cakap dia. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat seperti mana lelaki hujung kota dapat. Dan tuan-puan sekalian, saya nak tutup cerita lelaki hujung kota ni sebab dah syahid dah lelaki hujung kota ni, tapi cerita tak habis lagi. Okay, sebab kita kena tahu apa nasib orang yang bunuh lelaki hujung kota ni, kan? Baik, tuan-puan sekalian, just imagine lelaki ni baru je sampai dan baru je bertemu mata dengan 3 orang Rasul. Dalam masa mudah dia mendapat petunjuk dan hidayah, bukan dia mendengar direct daripada mulut 3 orang Rasul ni. Sebab apa? Dakwah dulu viral sampai ke tahap orang rural area pun boleh dapat. Orang tadi kata Dr. Nyonya tadi ada kongsikan apa rural area. Orang luar bandar. Orang luar bandar pun boleh dapat. Bukan sebab ada connection internet. Bukan sebab ada grup WhatsApp yang menyampaikan ada video 3 orang Rasul menyampaikan dakwah. Dulu viralnya dakwah dulu disebabkan tee-up. Pernah dengar tak istilah tee-up? Contoh macam saya menyampaikan, ada seorang yang mendengar. So seorang yang mendengar ni pula disampaikan pada orang kedua. Orang yang kedua dia sampai orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai dia merebak sampai ke luar bandar. Yes, mulut ke mulut. Tee-up ni mulut ke mulut lah. Betul kata Haji Mazlan kita. Dia mulut ke mulut. Dulu mulut ke mulut lah cara nak viralkan sesuatu. Dia tak adalah YouTube, viralkan YouTube, Instagram. Tak ada dulu, tuan-puan sekalian. Dia mulut ke mulut. Mulut ke mulut. So bila nak kata tuan-puan sekalian, lelaki hujung kota ni menerima hidayah daripada dakwah mulut ke mulut ni lah. Tak dengar langsung pun daripada direct daripada 3 orang Rasul. Tapi sebab hidayah tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah, tuan-puan sekalian. Allah nak bagi kepada siapa saja yang dia nak. Maka dia menghargai walaupun sampai kat telinga dia ni perkara-perkara yang tak sedap tentang 3 orang Rasul. Sebab apa yang banyak orang ceritakan tentang 3 orang Rasul adalah poyo je dakwah. Apa dia yang 3 orang Rasul ni. Ada ke dia kata, orang tak menyindir. Orang nak menafikan apa yang disampaikan oleh 3 orang Rasul. Orang nak menyindir. Dia kata, ada ke patut dia suruh kita sembah Allah? Gitu. Datuk nenek moyang kita dulu tak pernah pun suruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Walaupun benda yang tak enak sampai ke telinga lelaki hujung kota ni, tapi sebab hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Allah bagi petunjuk. Dahlah masuk Islam disebabkan mulut ke mulut, tak dengar direct. Sampai dekat tengah-tengah bandar, dekat Ashabul Qaryah itu, baru berjumpa dan tak sempat pun nak berusrah sekejap dengan 3 orang Rasul ni. Tak sempat pun nak menganut agama Islam lama. Datang-datang terus nak menyelamatkan 3 orang Rasul itu. Tiba-tiba dah syahid. Dah syahid dah tuan-puan sekalian. Tak sempat nak kelas dengan direct lutut bertemu lutut dengan 3 orang Rasul. Tak sempat nak masuk surah. Tak sempat nak belajar lagi mendalam. Dengan ilmu yang secebis tetapi dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutup pengakhiran hidupnya dengan kematian yang mulia.
Bahkan Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa kita belajar kat sini tuan sekalian adalah nak masuk syurga ni, it's not the matter of berapa banyak ilmu kita ada. Nak masuk syurga ni tuan sekalian adalah dinilai daripada sejauh mana kita memanfaatkan ilmu walaupun sedikit kita ada. Ilmu dia tak berapa banyak lagi tuan sekalian, tak sempat beriman lama. Dia dapat petunjuk, dia terus datang tanpa dalam keadaan berlengah-lengah. Ingat lagi tak kita bincang? Yas'a wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dia tak bertangguh. Dia just nak pergi jumpa 3 orang Rasul itu, nak berjumpa depan-depan, nak menyelamatkan 3 orang Rasul itu. Nak kata dia dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan tidak berlengah, datang tiba-tiba takdir Allah mati. Syahid dia. Kan? Tapi sebab ilmu itu bermanfaat, dia manfaatkan semua-semua, walaupun ada satu ilmu yang ada kat diri dia, tuan-tuan sekalian. Walaupun ceritanya pasal tauhid sahaja. Tapi bila dia manfaatkan secebis tauhid yang ada kat dalam diri dia, Allah muliakan dia dengan kematian yang sangat didambakan oleh orang-orang yang beriman. Syahid dan masuk syurga tanpa hisab. Sudahkah ilmu yang kita belajar banyak-banyak ni tuan-puan sekalian kita manfaatkan? Yang itu persoalan yang paling besar kita kena tanya pada hari ini. Ada orang yang dimuliakan Allah, ilmunya sedikit tapi dia bermanfaat, dia manfaatkan semua ilmu yang dia ada, tu syurga tempat dia. Kita pun seharusnya begitu, ya tuan-puan sekalian. Kita kena manfaatkan ilmu yang kita ada pada hari ini supaya Allah rezekikan kita untuk masuk syurga dia. InsyaAllah. Amin. Okay. Baik. Dan tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian hari ini merasakan macam Ustaz, kalau tuan-puan sekalian, contoh saya nak bagi satu lagi isu. Contoh, Ustaz, nak berdakwah ni memang kena ambil pengajian Islam ke? Nak kena mengambil kos bahasa Arab ke? Memang nak kena jadi ustaz ke nak berdakwah? Tuan-puan sekalian, cerita laki hujung kota ni juga mengajarkan kepada kita, tak semestinya orang itu kena ambil pengajian Islam, kena ambil bahasa Arab, kena jadi ustaz, baru boleh berdakwah. Tak semestinya. Kan saya sebut tadi, dia tak sempat pun nak berusrah dengan 3 orang Rasul tu. Seolah-olah macam tak sempat pun nak masuk fakulti pengajian Islam, tuan-puan sekalian. Masuk usrah pun tak sempat, masuk kelas pun tak sempat, masuk fakulti pengajian Islam pun tak sempat, tuan-puan sekalian. Tak sempat masuk apa-apa berkaitan dengan pengajian Islam. Tapi disebabkan dia merasakan benda yang disampaikan itu benar dan dia menyampaikan dengan penuh keikhlasan, maka Allah muliakan dia. So siapa kata nak menyampaikan dakwah hari ini ustaz-ustaz aja boleh menyampaikan dakwah? Gitu. Boleh faham tak? So buang jauh-jauh skeptikal kepada nak menyampaikan dakwah ni kena pakai piyah, kena pakai baju raihan, kan? Berdakwahlah sehingga menjadi ustaz. Ambil poin. Kan? Nak katanya begitulah. Tak perlu nak kata macam mana? Tak perlu nak ada skeptikal begini. Selagi mana apa yang kita sampaikan itu benar dan kita tidak menyeleweng, tidak menyampaikan perkara-perkara yang dusta, sampaikan je lah apa pun title kita. Kan? Apa pun title kita. Kita belajar sains ke, belajar medik ke, belajar engineer ke, as long as benda kita sampaikan itu membawa kita dekat kepada Allah. Sampaikan. Jangan kita rasa nak tunggu jadi ustaz dulu pakai lebay dulu, janggut jadi putih dulu, rambut janggut kena panjang dulu, kan? Nak kena pakai kopiah tu putih pula, baju raihan pula. Tak. Itu bukan syarat nak melakukan dakwah, tuan-puan sekalian. Dakwah ni sesiapa boleh buat. Yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu tuan-puan sekalian, ayat seterusnya dalam ayat ke-27 Allah sebut lagi lepas digambarkan dia dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku serta dijadikan daku dari orang-orang yang dimuliakan. Disambung lagi lah, nak kata apa? Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui, dia macam stop dulu, mengetahui apa? So mengetahui apa? Mengetahui apakah sebab Allah telah memberikan aku kemuliaan, asbab daripada keampunan yang telah diberikan. Rupanya tuan-puan sekalian, usaha-usaha kita nak ajak orang jadi baik ini, seperti mana yang digambarkan oleh laki hujung kota ni adalah, kita ajak orang buat baik, itulah cara untuk Allah memperkenankan pengampunan kepada kita. Nampak tak? So di samping kita nampak dia masuk syurga sebab Allah dia dapat kemuliaan, tapi diselitkan. So nak masuk syurga ni, kita semua kena mendapat pengampunan daripada Allah. So apa yang laki hujung kota ni buat sewaktu dia hidup, sampai Allah bagi keampunan dan bagi dia syurga yang dimuliakan itu? Apa benda? Berdakwah. Menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan.
So menyebarkan kebaikan itu berdasarkan ayat ini adalah tips daripada Allah. Kalau kita bertanya, ya Allah, ada tak cara di samping saya beristighfar, saya mohon keampunan, taubat kepada Allah, tanda tangan ampunkan aku ya Allah, ada tak cara lain yang Allah boleh nampak itu cara untuk saya nak mendapatkan keampunan? Itu menyebarkan kebaikan. Ya betul, Puan Nyonya, Dr. Nyonya, iaitu budaya orang Malaysia ni memang dia suka tengok who not what. Betul? Saya setuju sangat-sangat setuju. Kan? Memang saya kongsikanlah. Saya nampak benda ni macam tak sesuai nak kongsi. Mungkin akan ada orang baca dalam satu bacaan yang berbeza dengan apa saya sampaikan. Tapi bolehlah saya kongsikan sebab itu really happen. Memang betul-betul berlaku. Pernah sekali tuan-puan sekalian kami berprogram. Dulu kami mendapat jemputan program. Kami berprogram dekat satu tempat, tak sebutlah company mana yang jemput tu. Tetapi dia tahu dah company yang asal ni jemput. Bayangkan tuan-puan sekalian, jemputan kami ni adalah untuk mengisi ceramah keagamaan. Dan kebetulan tuan-puan sekalian, di tempat kami ni pada waktu itu, sebelum kami dapat jemputan ini untuk mengisi slot keagamaan, kami juga sedang mengendalikan satu kursus ataupun satu lagi program di tempat lain. So nak kata kebetulan kami terima jemputan daripada satu pihak ni sebabkan kebetulan tempat program tu dekat-dekat. Dekat Hulu Langat ni tuan-puan sekalian, camp tu dekat-dekat je belaka. Tak? So company ni pun buat dekat sini, company yang satu lagi nak buat retreat ataupun buat team building pun dekat situ, dekat-dekat. So bila kita tengok jadual, kita dekat-dekat. Oh jemputan pun dia buat kat sini, dekat je. Okeylah kita terimalah kejap. Kita keluar sekejap, yang belah sini ada orang cover, kita pergi kejap dekat program ni, kita isi slot keagamaan. Kebetulan tuan-puan sekalian, jemputan itu adalah jemputan kuliah maghrib. Kuliah maghrib tuan-puan sekalian. Dan bila mana kami sebelum maghrib tu, dekat satu lagi program yang kami tengah sedang kendalikan tu, kami baru lepas habis program Riyadhah. Kan? Kami tak bersukan lah, tapi pihak sana kena bersukan. Dia kena ada satu program Riyadhah, kena pakai baju sukan dan sebagainya lah. Lalu tuan-puan sekalian, kebetulan habis tu, nak program tu dekat-dekat nak maghrib. Dekat-dekat nak maghrib. Dan kita orang tengok, wish, tak boleh ni kalau kita nak bersiap-siap cepat, nak bersiap-siap, doa-doa sangat, tak sempat ni nak bekerja ke satu program sebab dia jemput kita lepas maghrib. So kita kena maghrib dekat sana. So keputusan kami adalah, kami mengekalkan baju yang sama dan kami yakin tak kotor pun baju tu. Cuma kami letakkan di kepala kami ni kopiah dan nampak tuan-puan sekalian macam instruktor sukan lah kami pergi ke sana tu. Kan? Benda ni berlaku. Saya memang menilai sebanyak risiko tuan-puan sekalian. Tapi kami merasakan kalau kami masuk ke bilik yang penginapan tu, bersiap macam seorang ustaz berjubah tuan-puan sekalian, memang tak dan nak sampai on time. So kami merasakan menepati masa tu lagi penting daripada kami memperhiaskan diri kami nampak elok molek. Dan tuan-puan sekalian tiba-tiba sampai kat tempat kejadian tuan-puan sekalian, tiba-tiba lepas habis solat maghrib tu, dia macam seolah macam menunggu sesuatu. Dia macam, mana? Dia macam seolah cari-cari siapa yang akan mengisi slot tu. Tiba-tiba dia boleh buat pula briefing. Dia tak nampak ke ustaz dah sampai dah ni? So sebab apa tuan-puan sekalian? Dia tak nampak ustaz sebab tak nampak orang yang pakai baju Melayu. Walaupun kita pakai kopiah sebab pakai baju sukan. Pakai seluar set, pakai baju sukan tuan-puan sekalian. Oh, maka tuan-puan sekalian, nampak tak? Orang nilai ustaz tu disebabkan apa tau? Pemakaian. Pemakaian mesti kena pakai baju Raihan. Kalau pakai t-shirt bukan ustaz. Gitu. Dan ternyata tuan-puan sekalian, bila kita kemaklumkan kita sudah sampai kepada penganjur, bila ceramah dimulakan tuan-puan sekalian, pendengar-pendengar pandang atas bawah je. Kan? Pendengar-pendengar pada tu pandang atas bawah je tuan-puan sekalian. Kan? Tapi tuan-puan sekalian betul lah, mungkin daripada satu sudut, patutnya penceramah kena jagalah penampilan. Tapi bagi saya mungkin pengajaran terbesar pada hari itu adalah bukan semata-mata pendakwah kena berjaga penampilan, kena betul-betul pakai at the right place, at the right occasion, kena pakai baju yang bertepatan. Tapi bagi saya pengajaran terbesar itu adalah never judge book by its cover. Yang kamu nak dengar itu bukan siapa, ataupun bukan kamu nak kenal siapa sangat pun. Yang kamu nak tahu adalah apa yang disampaikan. Itu lagi berharga. Betul lah. Sebab tu saya setuju sangat dengan Dr. Nyonya. Iaitulah ramai orang kita suka tengok who, not what. So kita yang dah belajar ni, kena ubahlah sikap. Kan? Hari ini bila pendakwah selebriti datang masjid, penuh masjid tu, puan sekalian. Sebab ada siapa tu. Dia ada brand dia. Dia ada nama tu, puan sekalian. Siapa tu dikenali. Tapi ustaz biasa-biasa, nama pun tak popular. Siapa ustaz ni? Kan? Tak datang.
Padahal apa yang dikongsikan tu sangat berharga, sangat luar biasa, hebat ilmu dia. Tapi sebab tak ada title, tak ada nama. Sebut nama tu, siapa siapa gitu. So buang sikat ni jauh-jauh. Okay, buang sikat jauh. Okay, kembali pada poin 27. So nak kata puan sekalian, rupa-rupanya ada tips. Okay? Ada tips daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu perbuatan yang boleh mengundang keampunan daripada Allah dan kita boleh mendapat kemuliaan. Apakah dia? Menyebarkan kebaikan. Dan sekarang barulah kita nampak rupa-rupanya menyebarkan kebaikan ni betul lah tak akan menyebabkan kita rugi. Sebab ingat lagi tak, saya tadabbur suratul Asri satu ketika dahulu. Kenapa lepas habis kita belajar suatu ilmu, ustaz-ustaz mesti akan tutup kuliah tu dengan tasbih kafarah wa suratul Asri. Baca tasbih kafarah dengan baca surah Al-Asr. Bukankah dalam suratul Asr Allah sebut ada 4 ciri-ciri yang akan menyebabkan seseorang manusia itu tak akan rugi sampai bila-bila. Iaitu amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Iaitu lepas dia beriman, dia beramal soleh, dia berpesan-pesan kepada kebaikan. Apa yang lelaki hujung kota ni buat sampai dapat keampunan? Dia berpesan-pesan kepada kebaikan. Kena tentang, kena bunuh, tuan-puan sekalian. Berpesan-pesan dengan kesabaran. So betul lah Allah kata orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran ini memang dia tak akan rugi. Kenapa tak rugi? Dah lah dapat pengampunan, dapat pula bonus, dapat syurga. Bighairi hisabin. Tanpa hisab, tuan-puan sekalian. Ini bukan kira rugi, tuan-puan sekalian. Ini memang untung berganda ni. Baru dapat peluk Islam sekejap sebab menyebarkan kebaikan. Dah beriman, beramal soleh, menyebarkan kebaikan, berpesan-pesan dengan kebaikan, kebenaran, sabar pula. Memang tak rugi. Memang ternyata tak rugi orang-orang sebegini. So, tuan-puan sekalian, nampak tak Allah bagi a very great amalan yang kita boleh usahakan pada hari ini. Tapi saya bukan ustaz, ada berhenti. Kita kena jangan ada skeptikal tu. Saya bukan ustaz nak menyampaikan. Dan saya pernah kongsikan topik sebelum ini, nak menyampaikan kepada orang lain kebaikan ni, tak semestinya kita ni kena buka mulut, pegang mikrofon, kena ada headphone, ada mikrofon, kena ada jemputan daripada TFD, Tafakur Fiddin, Majlis As-Sanah, kita nak boleh menyampaikan kebaikan. Tak. Nak menyampaikan kebaikan ini semudah apa? Kadang-kadang tak buka mulut pun kita boleh menyampaikan kebaikan. Lagu mana? Kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Biar kita punya tindakan tu bercakap bagi pihak kita. Begitu. Kadang-kadang hari ini ada orang sembang pandai bercakap, suruh buat tu, sebuah ni, pesan tentang kebenaran, kebaikan, baik, cemerlang, semua sekalian. Tapi amal tak ke mana? Kan? Amal tak ke mana? Dia pun tak buat lagi benda tu, tuan-puan sekalian. Jadi, biarlah tindakan kita berbicara bagi pihak kita. Tak dapat dinafikan, tuan-puan sekalian. Ada orang nak bercakap, dia gugup. Dia tak boleh nak bercakap lancar, mungkin sebab dia gugup, dia gemuruh depan orang. Tak apa, biar amalan kita berbicara bagi pihak kita. Kata orang Kelantan, tuan-puan sekalian, sebab tu saya kat Kelantan ni, orang Kelantan kata action speak louder than words. Okay? Action speak louder than words. Perbuatan itu bercakap lebih lantang daripada apa kata-kata kita melalui lisan dan mulut kita. Biar aksi kita, biar perbuatan kita berbicara bagi pihak kita. Itu pun cara kita menyampaikan. Dan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dakwah, bukan sekadar dakwah bil lisan. Bukan semata-mata dakwah dengan lisan ataupun mulut baginda. Tapi ada dakwah yang sangat berkesan. Dan itulah faktor pendukung kejayaan dakwah Nabi, iaitulah dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak. Orang terima Islam bukan semata-mata sebab Nabi buka mulut. Tapi orang terima Islam sebab tengok terpesona dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi berbicara bagi pihak Nabi Muhammad SAW. Okay, boleh So, teruskan menyebarkan kebaikan. Tak kira apa jua channel, medium, platform yang kita ada, sebarkan kebaikan. Dan pastikan kebaikan yang kita nak sebarkan tu benda yang sahih lah. Ni tiba-tiba dapat semangat, ya saya nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya kena sampaikan kebaikan. Tuan-puan sekalian, satu disiplin dalam menyampaikan kebaikan adalah make sure the thing that you want to deliver, you want to share, make sure it's sahih. Pastikan ianya adalah benar dan sahih. Maka sebab itu, tuan-puan sekalian, itu adalah benda yang kita kena hati-hati hari ini. Semangat menyampaikan bukan tiket untuk kita menyebarkan benda-benda yang batil kepada orang lain. Okay? Pastikan benda kita nak kongsikan itu adalah benda yang sahih. Kajilah dulu. Kan?
Kaji dulu. Betul tak betul? Benar ke tidak? Maka kita kena kaji dulu. Okay? Itu adalah ayat ke-25. So mendapat keampunan sah. Satu dah dapat keampunan. Ghafarali Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okay? Iaitu Allah jadikan aku daripada kalangan orang-orang yang al-mukramin. Minal mukramin. Okay? Dan tuan-tuan sekalian, seterusnya, dalam ayat ke-28, kita sempat satu ayat je lagi insya-Allah. Okay? Ayat ke-28 adalah gambaran ataupun sambungan cerita mengenai apakah nasib bagi orang-orang yang telah membunuh lelaki hujung kota. Okay, apa nasib dia? Okay. Baik, seterusnya. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sudah ia mati. Ia mati tu merujuk kepada siapa? Lelaki hujung kota. Sebarang pasukan tentera daripada langit untuk membinasakan mereka dan tidak perlu kami menurunkannya. So nak katanya tuan-puan sekalian, bila mana lelaki hujung kota ni mati, ini adalah tanda mereka telah melakukan jenayah yang sangat besar. Tadi waktu dia mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu pun kalau ikutkan dah jenayah dah. Tapi lah ni bukan sekadar dustakan dah, dia dah bunuh dah orang yang menyampaikan kebenaran. So ini adalah satu tanda jenayah yang sangat-sangat besar. Lalu tuan-puan sekalian, digambarkan tuan-puan sekalian, biasalah orang-orang yang beriman pada waktu itu, bila tengok ada orang yang beriman lain meninggal dunia, dibunuh pula depan mata dia, sebab digambarkan tuan-puan sekalian, waktu lelaki hujung kota ni menyampaikan dakwah, sudah ada orang yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Lalu bila dia orang terbuka hati, maka dia orang bersama-sama dengan 3 orang rasul ini. Dan bila mana orang itu telah mendapat petunjuk asbab daripada lisan yang telah disampaikan oleh lelaki hujung kota, maka tengok pula lelaki hujung kota kena bunuh, mestilah dia rasa macam geram. Sebab orang tu telah berjasa kepada aku, membawa aku kepada jalan kebenaran. Sekarang ni kau bunuh orang yang berjasa kepada aku. Mestilah kita akan rasa marah kan? Orang yang banyak tolong kita, tiba-tiba orang yang tolong kita tu dibunuh depan mata kita. Maka tuan-puan sekalian, adalah pada waktu itu para mufassirun mengatakan orang-orang beriman pada waktu itu mengharapkan supaya Allah menghantarkan tentera-tentera daripada langit membinasakan orang-orang yang telah membunuh lelaki hujung kota itu. Sebab nak kata yang pertama tuan-puan sekalian, walaupun orang-orang beriman ni baru je jumpa berkenalan 2-3 saat, 2-3 minit ataupun baru tak sampai 1 jam tuan-puan sekalian, baru berkenalan, tapi disebabkan pertalian mereka itu adalah kerana Allah, mereka diikat hati mereka kerana Allah, maka tuan-puan sekalian, walaupun sekejap baru berjumpa, tapi ukhuwah yang ditaut kerana akidah ini sangat strong. Melihat teman seakidah dibunuh depan mata memberikan kesedihan dan duka cita yang sangat-sangat mendalam pada orang-orang yang beriman. Dia tak boleh tengok orang beriman, sahabat-sahabat seakidah dengan dia dibunuh depan mata dia. Sebab itu dia berdoa kepada Allah. Dia berharap kepada Allah supaya turunkan tentera daripada langit. Sebab depan kami ni ramai, kami ni minoriti ya Allah. Boleh tak bawa turun satu tentera daripada langit ya Allah, membantu kami membinasakan orang-orang yang telah membunuh sahabat kami tadi. Maka sebab itulah Allah mendatangkan ayat ke-28 ni. Wa ma anzalna ala qaumihi, aku tak akan turunkan kepada kaumnya itu min ba'dihi, dan sesudahnya min jundim minas sama, tentera-tentera daripada langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami tak perlu pun nak turunkannya. Seolah-olah macam ayat ke-28 ni macam menidakkan harapan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Tak boleh ke? Ya Allah, takkan tak boleh nak tolong? Ni orang beriman ni, sahabat kami telah dibunuh oleh mereka. Datangkanlah pengadilan sebaik-baiknya. Belalah dia, datangkan tentera hancurkan mereka. Maka tuan-puan sekalian, Allah kata aku tak akan turunkan. Dan Allah kata tak perlu pun ada tak ada keperluan pun nak turunkan. Sepintah lalu sampai kita baca ayat 28 ni tuan-puan sekalian, nampak seolah-olah doa mereka dan harapan mereka tak dikabulkan oleh Allah. Kalau kita baca sampai 28 ni kita kata, kenapa Allah tak tolong? Tapi baca dulu ayat ke-29. Kita tutup sampai 29 kot tuan-puan sekalian. Sempat, saya rasa sempat. Okay? Lalu tuan-puan sekalian, ayat ke-29 pun datang. Dengan cara macam mana? Allah kata, kenapa Allah kata tak perlu turunkan tentera daripada langit? Sebab Allah kata, nak tentera, nak hancurkan dia orang semua ni perlukan tentera daripada langit. Aku ada tawaran yang lagi best kepada kamu. Kau harapkan, kau rasa kuasa aku ni nak hancurkan dia orang ni kena hantar tentera? Hey, I'm a God. Aku ni Tuhan. I can do more better than that. Aku nak tawarkan satu tawaran yang lagi dahsyat daripada itu.
Kan? Tentera turun, hancurkan, lambat. Aku boleh buat faster than that. I can do better than that. Macam mana? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat, maka dengan serta-merta mereka semua sunyi sepi, tidak hidup lagi. Tadi kau minta, kau berharap tentera datang tolong kau hancurkan depa-depa semua yang tak beriman ni. Tapi aku punya kuasa lagi power daripada tu, just satu pekik je, done. Lagi hebat, lagi cepat. Begitu. Lagi cepat, lagi hebat, lagi luar biasa dahsyat dia tuan-puan sekalian. Yang just imagine tuan-puan sekalian, Allah memang mention sayhah, satu suara keras. Wahidah, satu suara. Satu suara yang keras, yang boleh membinasakan. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Ini adalah satu, orang kata apa? Kekuasaan Allah lah dalam mendatangkan azab kepada manusia. So Allah kata orang-orang yang menolak keimanan, orang-orang yang menolak kebenaran, maka Allah SWT akan menyediakan azab yang mungkin takkan terfikir di fikiran kita tuan-puan sekalian. Sebab di saat orang-orang yang beriman melihat sahabatnya dibunuh, dia cuma berharap kepada Allah hantarkan tentera. Tapi Allah kata, I can do a lot more better than that. A lot more better than that. Iaitu sayhatan wahidatan. Okay. Satu pekikan suara sahaja settle semua. Bayangkan tuan-puan sekalian. Okay. Baik, tuan-puan sekalian, kita nak tengok ayat ke-30 ni konteks yang sama ataupun tidak. Kita boleh pergi tak ayat 30? Boleh kot. Sekejap. Ada 10 minit. Ya hasratan ala ibad. Bolehlah satu ayat lagi tuan-puan sekalian sebab ada 10 minit. Kalau sempat kita sambung lagi. Sebab masuk ayat ke-33 tuan-puan sekalian, dia dah masuk fasa yang baru. Bolehlah kot kalau sempat kita habiskan sikit. Tapi sebab 10.30 anak saya ada PDPR. So mungkin 10.25 saya kena tamatkan. Let's see lah. Sebab saya tak nak bazirkan masa 4 minit yang berbaki ni. Saya rasa macam nak manfaatkan juga untuk berkongsi pada ayat seterusnya. So dah nampak dah konteks ayat ke 28-29. So kerana kita tanya out of nowhere, kenapa tiba-tiba Allah tak nak turunkan tentera? Kenapa tiba-tiba Allah tawarkan sayhah wahidah? Sebab saya nak gambarkan pentingnya seseorang yang beriman itu, dia ada pertautan hati. Okay? Pertautan hati. Orang yang tak beriman, yang baru beriman seketika cuma tuan-puan sekalian, bila mana dia nampak ada sahabat seakidah dengan dia kena bunuh, dia rasa sedih dalam hati dia. Hari ini ada tak kita, kalau tadaburnya lah, ada tak kita hari ini bila melihat taklah dibunuh, kena tikam sampai mati, kena sembelih, kena rejam, tak. Ada sahabat-sahabat seakidah dengan kita diberikan pembunuhan karakter. Diancam dengan pembunuhan karakter. Ada tak kita rasa bersedih bila tengok sahabat seakidah kita tu ditohmah? Padahal kita tahu dia di pihak yang benar, ditohmah, dibunuh karakternya. Maka ada tak kita bersedih? Ataupun kita menjadi orang yang walaupun seakidah ni, kita bertepuk tangan. Congratulations, you deserve that. Ada tak? Orang yang dirakamkan dalam Al-Quran yang kita tengah baca cerita dia sekarang, orang ni baru je peluk agama disebabkan lisan laki hujung kota, dan orang itu baru sahaja tuan-puan sekalian depan mata dia, baru lepas berjasa, orang yang berjasa itu tuan-puan sekalian, meninggal dunia depan mata dia. Dibunuh depan mata dia tuan-puan sekalian. Dah ada rasa sedih. Dah ada sedih. Kita kawan dengan dia lama. Kita banyak menumpang dasa dia. Dia sahabat seakidah dengan kita. Tiba-tiba kena bunuh depan mata kita. Pembunuhan karakter sebagai contoh. Tak kena bunuh fizikal pun. Pembunuhan karakter sahaja tuan-puan sekalian. Dia tak mati betul pun. Just mati karakter sahaja. Kita tak buat apa-apa. Sedih tu tak muncul. Kita happy pula orang duk menjatuhkan karakter dia. Kita pula kata, you deserve that. Padan muka kau. Mana akhlak kita? Mana akhlak kita? Sepatutnya kalau dia saudara seagama, seakidah dengan kita dan dia tidak menyeleweng daripada ajaran yang sebenar, tidak ada salahnya pada dia tu, maka kita wajar untuk membela nasib dia. Samalah dengan apa yang berlaku di Palestin. Mereka sahabat seagama dengan kita. Mereka berjuang mempertahankan tanah suci, kota suci tuan-puan sekalian, Baitul Muqaddis.
Tiba-tiba kita tahu perjuangan mereka tulus untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Tiba-tiba kita tengok dia dibunuh depan mata kita. Setiap hari berita yang diupload tentang adanya sahabat seakidah dengan kita kena bunuh. Kita nampak di mereka berdarah, mereka susah. Tiba-tiba langsung tak ada perasaan sedih dalam hati kita. Apa tandanya tu? Ashabul Kahfi pun tuan-puan sekalian adalah satu kelompok anak muda yang baru saja ditubuhkan. Kerana tak bersetuju dengan apa yang Raja duk declare, dia tu adalah anak Tuhan pada waktu itu. Dia tak bersetuju dengan idea itu. Dia adalah sekumpulan anak muda yang baru ditubuhkan. Sebelum tu tak ada pun kata dia rapat dan memang ada usrah setiap hari nak bincang tentang agama. Tak ada, dia baru ditubuhkan je. Geng-geng Ashabul Kahfi. Tapi cuba tengok tuan-puan sekalian. Waktu mereka dah bertemu sahabat yang ada sekepala, seakidah dengan dia, dia terus bangkit menyuarakan kebenaran tu di khalayak depan pemimpin dan semua orang ramai pada waktu itu. Idh qamu, mereka bangkit mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ayat kepala ayat bagi yang ayat saya bacakan tadi tu, warabatna ala qulubihim. Allah kata untuk orang-orang yang ada nilai seakidah, yang beriman, yang bersahabat kerana nilai akidah ini, Allah kata hati mereka ni Allah akan rabatna ala qulubihim. Allah akan ikat hati-hati mereka. So orang yang diikat hati, bila tengok sahabat mereka dalam kesusahan, dia akan tolong. Dia akan tolong. Tapi hari ini kita pula bertepuk tangan atas kesusahan orang lain. Orang lain jatuh, kita suka, kita happy. Sebab kita selama ni memang jealous dengan dia. Sebagai contoh, kita jealous sangat dengan dia. Tapi disebabkan tiba-tiba ada orang tengah bunuh karakter dia, kita tak nak tolong, bahkan kita bergembira. Itulah, poyo sangat lagi. Tengok. Benda ni lah syaitan suka masuk. Tuan-puan sekalian. So tak sempat nak masuk ayat 30. Cuma saya nak buat recap lah. Itulah tadabbur dia. Ada tak kita rasa sayang kepada sahabat seakidah kita? Ataupun kita membiarkan sahaja, merelakan sahaja sahabat seakidah kita ni dibunuh, sama ada fizikal ataupun dari sudut emosi ataupun dari sudut karakternya. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah. Orang-orang dulu baru je beriman, walaupun sekejap beriman kepada Allah sebab dia bersatu dari sudut akidah. Maka seorang jatuh, semua akan bangkit. Okay? Semua akan bangkit. Dan ternyata dakwah 3 orang Rasul ni berkesan, tuan-puan sekalian. Waktu mereka sedang susah nak berhadapan dengan ashab al-qaryah yang ramai, pergantungan dan permintaan mereka, pengharapan mereka cuma bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak? Tanda dakwah lelaki hujung kota ni berkesan. Cuba tengok kaum-kaum dia yang beriman pada waktu itu kata bunda. Dan apa yang dia harapkan pada waktu itu? Dia berharap kepada Tuhan hantarkan tentera daripada langit. Maksudnya apa? Kesusahan. Dia tak bergantung, tak berharap pada manusia, makhluk pada waktu itu. Dia memilih Tuhan untuk diharapkan. See? Maksudnya suntikan tauhid daripada lelaki hujung kota sudah meninggalkan bekas kepada mereka. Walaupun lelaki hujung kota sudah tidak ada, maksudnya mereka ikhlas beriman kepada Allah. Kadang-kadang ada orang beriman disebabkan orang tu ada kat depan dia lagi. Belakang orang tu dah tak beriman dah, tetapi lepas ketiadaan lelaki hujung kota sebab sudah syahid, mereka masih lagi boleh berharap kepada Tuhan. Ini tanda iman yang ikhlas bulat kerana Allah. Bukan kerana lelaki hujung kota aku beriman, tapi aku beriman kerana Allah. Lelaki hujung kota boleh mati, aku pun boleh mati, manusia boleh mati, tapi Allah tak akan pernah mati. Allah tak akan pernah mati. So boleh tuan-puan sekalian, 10:27 kita akan tamatkan pada ayat ke-29. Insya-Allah sesi akan datang bulan depan kot, insya-Allah. Saya dimadakan bulan depan. Bulan depan. Ya, bulan depan insya-Allah tuan-puan sekalian kita akan sambung ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-30 insya-Allah. Saya letakkan bookmark dia siap-siap. Ayat ke-30. Okey, wallahu a'lam bissawab. So tuan-puan sekalian, how? Pengisian pada hari ini okey ke tak okey? Membuka mata tak tuan-puan sekalian kisah yang kita sering kali baca pada setiap malam Jumaat ni? Kan kalau kita baca surah Yasin lah kan. Macam mana? Okey ke? Allah. Banyak pengajaran Ustaz. Pengajaran insya-Allah, mudah-mudahan dia memberikan pedoman. Saya rasa ramai kita yang mengamalkan surah Yasin, tak kira lah malam hari ke pagi hari ke. Inilah antara benda yang berharga yang kita kena garap tuan-puan sekalian, mudah-mudahan. Dan saya sangat bersyukur tuan-puan sekalian, hari ini saya kembali bersemangat. Dr. Nyonya semalam ada kan, dia dengar banyak kali saya buat permohonan maaf.
Disebabkan kuliah seminar semalam saya tak nak buka kamera. Sedih sangat tuan sekalian. Orang duk dengar suara saya macam dengar radio lah semalam. Seminar 1.5 jam, tetapi dengar macam suara je. Tak ada gambar, tak ada slide kan. Tapi Alhamdulillah hari ni Allah bantu kita semua. Bukan saya je, kita semua. Hari ni kita boleh bersemuka balik. Alhamdulillah boleh tunjuk gambar, boleh ceramah macam biasalah. Alhamdulillah. So terima kasih semua atas komitmen, atas kehadiran. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah berkati ilmu yang kita pelajari pada hari ini, kan? Sebab itulah VI Surf Syam, Tuan Syam kita kuat insya-Allah. Saya suka kisah laki hujung kota. Saya pun suka kisah laki hujung kota ni, kan? Saya sependapat dengan Tuan Syam. Sebab itu buku saya, disebabkan saya suka sangat kisah ni, buku surah Yasin saya namakan Laki Hujung Kota. Buku tadabbur surah Yasin bakal keluar insya-Allah. Tuan sekalian doakan, dah semakin hampir keluarannya itu. Saya memang namakan buku tu terinspirasi daripada kisah ini. Saya namakan buku tersebut Lelaki dari Hujung Kota. Sajalah nak brand. Bila sebut, kalau tulis buku tu tadabbur surah Yasin takut macam klise sangat. Sajalah menarik perhatian pembeli, Lelaki dari Hujung Kota. Masya-Allah, ada yang hari jadi dia hari ni ya. Barakallahu fikum sanahil wahai, pada yang sambut hari jadi Datuk Dr. Haji Muhammad Basri Wahid. Barakallahu fikum. Daripada semualah. Okey baik, tuan-puan sekalian, insya-Allah jumpa lagi pada sesi akan datang. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala keterlaluan bicara, kesilapan, kekurangan dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.